Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Okey, kembali kita hari ini untuk siaran live harian kita pukul 9 malam. Okey. Baik, hari ini saya akan fokus kepada satu isu yang dibawa kepada saya khususnya oleh seorang pendengar yang menghantar email kepada saya ya. Jadi kepada yang email-email yang saya belum balas tu sabar. Bila sampai masa saya akan kumpulkan dan saya akan jawab satu persatu email-email yang dihantar kepada saya. Tapi untuk hari ini saya nak khusus kepada satu email yang dihantar oleh saudara Sofian Razak. Okey. Jadi Sofian tanya begini. RJR pernah cerita berkenaan dengan cara Mahathir diaibkan oleh tim A. Okey. Tapi sehingga hari ini RJR belum lagi merungkai perkara itu. Jadi minta saudara beri pencerahan. Okey. Sofian ni memang pendengar lama Delta Force dan telah bersama saya sejak tahun 2015 lagi. Okey, jadi hari ini saya akan rungkai sedikit khusus kepada topik tersebut lah. Okey. Sepintas lalu, selepas pilihan raya umum ke-14, apabila Barisan Nasional tumbang, tidak lama selepas itu, tim A telah mengeluarkan banyak dana, pemimpin-pemimpin tertentu, khususnya seorang dua pemimpin, mengeluarkan banyak dana untuk mewujudkan kumpulan-kumpulan dalam media sosial. Okey, strategi dia begini. Dia wujudkan kumpulan-kumpulan berpuluh-puluh ke, beratus-ratus ke. Setiap satu kumpulan tu mungkin ada 200 atau 300 pengikut kalau di WhatsApp, Telegram. Kalau di Facebook boleh sampai 20,000, 50,000, 100,000. Okey. Jadi di situ dia akan tularkan mesej-mesej, piktograf-piktograf berhubung isu-isu semasa. Secara amnya dia adalah sama ada anti DAP ataupun anti Pakatan Harapan. Now, pada ketika itu saya adalah pejuang menentang apa-apa anasir yang cuba menyerang agama Islam, kedaulatan agama Islam, ataupun pihak-pihak pemimpin-pemimpin yang mengeluarkan kata-kata rasis atau anti-Islam, ataupun yang cuba memarakkan gelombang Islamofobia, dan yang itu saya kekal. Tapi apa yang saya perhatikan ialah lama-lama strategi ini juga mencetuskan satu golongan di kalangan masyarakat umum yang mula mengeluarkan mesej-mesej palsu, dan ada kalanya ia juga adalah penyokong tegar, malah penyokong yang ditaja oleh seorang dua pemimpin tim A, di mana mesej-mesej palsu ni dimulakan dengan satu persoalan yang ditimbulkan dengan sengaja oleh kumpulan penyokong tegar yang ditaja oleh tim A, pemimpin tim A ni, yang sengaja dibuat dalam bentuk persoalan. Adakah ini, adakah itu, supaya ia akan menguja para pembaca dan seterusnya menjurus kepada umum post di dalam kumpulan-kumpulan tersebut mesej-mesej palsu. Contohnya dia ambil keratan Malaysia kini, gambar tajuk dia edit menggunakan Photoshop. Jadi sebenarnya mesej yang disampaikan tu palsu. Dan banyak serangan dilakukan bukan hanya kepada bangsa DAP tetapi bangsa Cina. Maknanya dia menjurus ke arah racism. Okey. Ini hakikat. Benda ini berlaku. Maknanya cetuskan bukan hanya semangat anti DAP, di mana saya sendiri apabila saya melihat unsur-unsur anti Islam, anti Melayu, saya memang lantang bersuara, dan saudara-saudari yang dah lama dengan saya pun tahu saya memang pantang unsur-unsur perkauman, khususnya apa-apa perkauman. Okey, tak kira bangsa, tetapi khususnya yang menyerang Islam dan atau memarakkan Islamofobia.
Tetapi saya juga perhatikan berita-berita palsu seperti berpuluh ribu atau beratus ribu warga China diberi IC, seolah-olah ianya adalah satu hakikat. Walhal Jabatan Kerajaan sendiri dah buat laporan, agensi kerajaan sendiri dah buat laporan polis mengatakan atau merujuk kepada berita palsu ini. Jadi banyak berita palsu ditularkan oleh kumpulan-kumpulan tim A. Okey. Dan sebelum-sebelum ni saya dah ceritakan bagaimana tim A cuba mencantas dan berjaya mencantas satu perancangan ke arah kerajaan perpaduan lebih menyeluruh bertunjangkan Melayu, kepimpinan Melayu Islam tanpa meminggirkan bangsa lain, di mana secara tidak langsung ianya turut merupakan penyatuan ummah lebih menyeluruh. Dan di dalam perancangan tersebut PAS terlibat, Taqiyuddin Hasan, Menteri Besar Terengganu terlibat, PKR terlibat, iaitu Menteri Besar Selangor, Azmin Ali, wakil daripada UMNO terlibat, iaitu Hishamuddin dan sebagainya, wakil PPBM dan sebagainya. Tapi benda tu dicantas, dan sebahagian daripada misi ranca jangka panjang untuk mengelakkan Mahathir daripada kembali, seandainya tim A berjaya mencantas Mahathir daripada terus menjadi Perdana Menteri, maka mereka mula membuat satu strategi, iaitu serang DAP. Dan ini khusus kepada tajaan seorang pemimpin amat kanan, bekas pemimpin kanan tim A, UMNO, yang menaja beberapa kumpulan termasuk kumpulan media khususkan serangan terhadap DAP, dan kemudian kaitkan dengan Mahathir. Kaitkan dengan Mahathir. Walhal Mahathir bersekutu dengan DAP sekitar penghujung tahun 2016, tak sampai 2 tahun sebelum pilihan raya umum ke-14. Maknanya kurang dari 2 tahun sebelum pilihan raya umum ke-14, iaitu pada tahun 2018. Kalau dikira pada ketika itu, iaitu semasa pilihan raya umum ke-14 berlaku 2018, Anwar dah bersekutu dengan DAP 20 tahun. 20 tahun berbanding dengan kurang dari 2 tahun Mahathir. Anwar bersekutu terang-terang apabila DAP mengeluarkan kata-kata anti-Islam, anti-Melayu. Anwar diam. Malah beberapa kali dia telah memperjuangkan pemimpin yang sama dan berkata mengapa serangan dilakukan terhadap pemimpin tersebut. Ya, saya telus dalam perjuangan saya. Saya bukannya serang begitu sahaja. Kalau saya nampak memang ada kata resis yang dikeluarkan tak bertimbang rasa, anti-Melayu, anti-Islam, baru saya serang pemimpin tersebut. Tapi Anwar bertahan, dan apabila gelombang Islamofobia dimarakkan, dia diam. Walhal dia memberitahu semua orang bahawa dia adalah pejuang Melayu Islam, maka Anwar berbohong. Tapi apa pun, Anwar bersekongkol dengan DAP dah 20 tahun, Mahathir tak sampai 2 tahun, dan Mahathir mengaku bahawa yes, I'm working with DAP because number one, Melayu kena terima hakikat bahawa kita perlu undi Cina. Nombor dua, we need to work with the DAP. Kita tak boleh terus pinggirkan macam tu. Itu pendapat Mahathir pada ketika itu. Jadi dia bukan menipu. Anwar menipu. Apabila keluar mulut beberapa pemimpin DAP, unsur-unsur anti-Islam dulu, ya, sekarang mereka dah, saya nampak macam dah berhenti dah. Dulu, ya, dia diam. Kita berjuang di sini, dia diam. Okey? Alright. Now, mengapa saya beritahu ini? Okey, jadi mereka, tim A ni, tim pemimpin tersebut timbulkan satu rancangan untuk kaitkan Mahathir dengan DAP supaya seandainya rancangan jangka sederhana pendek tim A, iaitu mencantas kerjaya politik Mahathir sebagai Perdana Menteri yang berjaya lepas langkah Sheraton ni. Detail dia kau kena rujuk sidang semalam, saya dah letak link di bawah, pastikan anda rujuk. Okey, seandainya berjaya, maka mereka akan, pada tanggapan tim A, ini akan menghalang Melayu Islam daripada sokong Mahathir sekiranya PRU 15 tercetus. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya nak beritahu rancangan itu dah gagal
disebabkan tim A, disebabkan rancangan mereka yang dah jadi dalca. Tim A fikir mereka ni pencatur yang hebat. Sebenarnya sehebat-hebat yang mereka fikirkan tu memang semuanya jadi dalca. Kini disebabkan mereka Melayu Islam dah berpecah teruk, ramai pengundi Melayu Islam dah nampak helah tim A, dah nampak penipuan-penipuan yang dibuat tim A terhadap, bukan hanya terhadap Melayu Islam, bukan hanya mereka nampak cara tim A menjaja Islam, menjaja maruah Melayu Islam, menjaja perjuangan Melayu Islam, perjuangan ummah, malah mereka nampak tim A sebenarnya sedang menipu dan membuli PAS dan PPBM, dan tidak ada langsung niat tim A atau UMNO secara keseluruhannya untuk memperjuangkan ummah, agama, bangsa dan negara. Bagi saya, manusia sebegini adalah jijik kerana menjaja Islam. Jijik. Okey. Tapi apa pun dah gagal. Tapi yang sebelum tu, itulah rancangan dia. Jadi kaitkan Mahathir dengan DAP agar sukar bagi dia kembali. Tapi dah backfire. Tapi itulah rancangannya dulu, walaupun dah backfire sekarang. Okey. Jadi sekarang saya nak beritahu logik yang digunakan oleh beberapa pentaksub UMNO. Kononnya, apabila saya bertanyakan, bukankah seandainya UMNO dah bersekutu dengan PPBM dan PAS, ini adalah penyatuan Melayu Islam yang lebih menyeluruh, atau penyatuan ummah yang lebih menyeluruh, jadi tidak ada alasan mengapa Perikatan Nasional tidak didaftarkan, memandangkan UMNO mendakwa bahawa perjuangan dia adalah perjuangan ummah menyeluruh. Jadi ini kan lebih menyeluruh. Mengapa guna alasan kita nak guna PPBM sehingga PRU 15, kemudian selepas PRU 15 it is muafakat nasional, dan tambah pula tu muafakat nasional sendiri saya dah ceritakan rujuk sidang semalam, ia adalah satu penipuan. Sebab muafakat nasional tidak didaftarkan, tidak akan didaftarkan, akhirnya ia akan menimbulkan kekeliruan di kalangan pengundi Melayu Islam di bandar dan luar bandar. Sebab PAS akhirnya akan guna bendera dia sendiri ataupun terpaksa guna bendera Barisan Nasional. PAS dah kena getah dengan tim A UMNO, dan ini telah menimbulkan perpecahan dalam undi Melayu Islam ke tahap teruk, sehingga kan kubu kuat Barisan Nasional dan kubu kuat Najib di Chini pun berlaku penurunan undi Melayu Islam sebanyak 10.1% menjelang PRU 15. Okey. Apa pun, kita lihat senario ini. Jadi sebenarnya tim A ni, kalau kau perhati, dia guna alasan, so tak ada alasan mengapa mereka tidak lakukan, melainkan mereka sedang menjaja penyatuan ummah dan sebagainya. Tak ada sebab tidak rasmikan Perikatan Nasional. Maknanya UMNO, Barisan Nasional tak pernah berubah dari sebelum PRU 14. Mereka masih kemaruk kuasa wang kedudukan. Tapi apa pun, kalau kita lihat alasan yang digunakan, andai kata kita terima alasan tu, kita hanya nak guna PPBM sehingga PRU 15, kemudian tak perlulah PRU 15 kita gunakan muafakat nasional, sebab kita gunakan PPBM hanya untuk lumpuhkan DAP. Baik, itu satu alasan yang bodoh, dan saya dah jelaskan mengapa. Tapi untuk tujuan perbincangan kita terima. Baik, bukankah Mahathir menggunakan DAP untuk mencantas UMNO, sebab beliau berpendapat UMNO bukanlah pejuang Melayu Islam yang sebenar, tidak boleh menjadi benteng pertahanan bagi bangsa Melayu Islam, gagal dalam perjuangannya untuk kepentingan Melayu Islam, dan sebab itu dia wujudkan PPBM untuk menjadi pengganti UMNO. Jadi untuk sementara itu, untuk mencapai hasrat itu, dia bersama dengan DAP. Bukankah sama yang korang, yang puak pentaksub ni, cuba halalkan
kerjasama antara UMNO dengan PPBM atas alasan ianya sementara untuk mencapai matlamat yang lebih besar bagi menyelamatkan Islam. Bukankah itu yang Mahathir dakwa dia buat? Iaitu untuk menyelamatkan Islam, untuk menyelamatkan bangsa Melayu Islam daripada diperbodohkan oleh tim A UMNO. Maka dia wujudkan PPBM untuk menggantikan UMNO, dan dia bersama dengan DAP sementara untuk mencapai hasrat tersebut. Bukankah sama? Tapi pada masa yang sama, dia mencuba untuk membentuk kerajaan perpaduan. Di sebelah sini tak. Di sebelah sini cuma nak menang pilihan raya. Di sana dia wujudkan pentas maruah Melayu diwakili oleh semua parti Melayu Islam. Di sini tak, hanya nak menang pilihan raya, hanya nak Barisan Nasional menang, dan dia kenakan getah. Dia kenakan getah pada PPBM, dia kenakan getah pada PAS. Di sana dia menghadiri sidang-sidang internasional dan membangkitkan isu Melayu, isu Muslim di seluruh dunia. Di sini tak, nak menang pilihan raya, hanya nak kenakan getah PPBM, hanya nak kenakan getah PAS. Di sana dia nak tubuhkan kerajaan perpaduan, walaupun bertunjangkan Melayu Islam, walaupun penyatuan ummah lebih menyeluruh, dia tak pinggirkan bangsa lain. Di sini tak, hanya UMNO nak kembali berkuasa, dia kenakan getah pada PPBM, dia kenakan getah pada PAS. Untuk mengaburi mata anda daripada perjuangan cetek dan perjuangan penipuan ni, yang saya dah lama tahu sebenarnya. Jadi mereka memfokuskan anda menggunakan kumpulan-kumpulan tajaan beratus-ratus ni yang diwujudkan di Facebook, di WhatsApp, di Telegram, di WeChat, agar fokus anda terhadap retorik Mahathir, walhal mereka sedang melakukan kerja penipuan ummah. Dan mereka begitu berjaya mengaburi mata anda sehingga anda lupa bahawa Mahathir sebelum PRU14 kurang dari 2 tahun bersama DAP. Anwar lebih 20 tahun mereka senyapkan. Tahu mengapa mereka senyapkan? Disebabkan tim A yang kononnya tak terima DAP, ada ejen-ejen Anwar di dalam, dan mereka telah beberapa kali berunding dengan Anwar untuk cuba bersekutu dengan PKR. Dan seandainya berjaya, mereka bersedia menerima DAP kerana mereka tahu kalau bersekutu dengan PKR, salah satu dari rancangan yang mereka pernah cuba, kalau bersekutu dengan PKR, mereka akan terima DAP dan amanah untuk cuba jatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Beberapa kali rundingan oleh ejen-ejen Anwar dari tim A UMNO telah dibuat, dan lah ni masih ada ejen-ejen Anwar dari tim A. Seorang dah kena pecat. Nampak? Di situ dia alihkan perhatian kau. Dia cuba fokus kat retorik Mahathir bersekongkol dengan DAP. Tapi dia tak sebut bahawa Anwar sebenarnya dah 20 tahun dengan DAP. Mahathir sebelum pilihan raya tak sampai 2 tahun. Dia tak sebut bahawa retorik yang sama boleh digunakan untuk kerjasama UMNO dengan PPBM. UMNO sendiri keluar mulut dia, ini hanya sementara sehingga PRU15 untuk tujuan cantas DAP. Sama juga dengan Mahathir, ini hanya untuk tujuan menjadikan PPBM ganti UMNO sebab UMNO gagal. Okey? Bagi belah UMNO semuanya halal, bagi belah Mahathir semuanya haram. Tapi ejen-ejen UMNO di dalam tim A langsung tidak kisah siapa dia bekerjasama dengan, biarpun DAP, asalkan boleh kembali berkuasa. Ini pendedahan saya untuk hari ini. Cukup setakat hari ini sebab saya dah nak pendekkan sidang-sidang saya, sebab dalam satu-satu sidang saya nak bawa satu-satu usul, satu-satu perkara supaya ia tidak panjang, meleret, ianya lebih kemas, teratur penyampaian saya agar anda boleh fokus. Inilah pendedahan saya hari ini. Jadi saya dalam hal ini juga konsisten. Kemudian Sofian bertanya kepada saya, Regi pergi ke mana pun saya akan sokong, dan saya cukup bersyukur, berterima kasih pada Sofian dan pendengar-pendengar saya yang berkata, tak kira apa keputusan yang dibuat oleh Regi, kami bersama Regi. Alhamdulillah, terima kasih, saya berterima kasih, saya bersyukur.
Tapi walaupun begitu, Sofian tetap bertanya. Okey, jadi sebenarnya apa maksud Regi ni? Adakah Regi ni sekarang sebab dah buat keputusan untuk terima Tun, okey, adakah ini bermaksud Regi akan pinggirkan UMNO? Jawab saya kepada Sofian ni, tak timbul pun soal saya pinggirkan UMNO. Selama ni saya berjuang seorang dengan kumpulan kecil saya bukannya tak pernah kau lihat saya kata saya ni pejuang UMNO. Tak pernah. Saya cuma diamkan beberapa isu berkaitan dengan UMNO sebab saya harap UMNO akan berubah. Tapi saya tak pernah jadi pejuang UMNO. Saya tak pernah jadi pejuang BN. Tak percaya? Korek balik, selidik balik. Tak pernah. Inilah kali pertama dalam sejarah bahawa saya dah declare sokongan terhadap seorang pemimpin. Jadi soal saya membelakangkan UMNO, membelakangkan Barisan Nasional, membelakangkan dia tu tak timbul. Faham? Perjuangan saya bukannya taksub pemimpin. Bila saya kata saya mendukung sokong Mahathir, apa yang saya kata keluar mulut saya mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Walaupun saya mengaku saya takkan berkalih ke belakang lagi, saya akan terus lihat ke depan dan saya tidak akan berganjak dengan pendirian saya. Tapi saya dengan jelas kata saya mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab saya bukannya pentaksub pemimpin. Sebab saya menjalankan kerja Allah. Saya hamba Allah. Dan saya tidak jaja Islam, saya tidak jaja bangsa Melayu, agama, raja, negara, seperti yang dilakukan oleh tim A. Jadi tujuan sidang ini adalah supaya anda buka mata dan lihat. Disebabkan itulah kau lihat ada seorang pemimpin tu sampai boleh bawa beg sampai ditaja pergi luar negara, dapatkan laporan forensik terhadap Azmin. Semburit. Dan pemimpin tu pernah memfitnah saya di mana saya pernah buat laporan polis. Mereka UMNO ni memang tak tahan dengan saya walaupun saya telah lama menjalankan perjuangan yang sebiji dengan UMNO. Itu UMNO tipulah, saya memang telus. Itu agama, bangsa, negara, raja. Tapi mereka tak tahan. Mereka tak tahan nama Regi J. Siritaudin naik. Mereka rasa tergugat. Inilah perangai orang yang palsu. Oh, Regi nama dia naik, pemimpin ni hantar cyber trooper serang. Tak tahan, dengki. Kemudian saya dapat panggilan telefon ejen-ejen mereka. Mengapa Regi tak bersama pemimpin tu? Aku kata pemimpin tu relevan ke? Bukan pemimpin atas, pemimpin bawah, relevan ke? Apa kata dia ikut saya? Okay. Bahasa korang ni bila panggil bukan nak bincang pasal ummah, agama, bangsa, negara. Korang ni nak bincang pasal siapa nak ikut siapa. Pemimpin yang saya ceritakan tu pernah pergi ke mahkamah. Kemudian apabila seorang lagi pemimpin UMNO datang dengan satu batalion untuk sokong Najib, dia boleh pergi ke pintu depan mahkamah, dia boleh beritahu, mengapa kau datang sini, saya yang kontrol area ni. Sampai lagu tu, sampai nak sokong satu pemimpin tu, mereka berkira siapa datang dulu, siapa kena minta nonsense. Ini mentality mereka. Tu yang saya dah kata dah melarat parti ni, especially team A. Bawa beg, ditaja, pergi dapat laporan forensik, semburit. Bila ditanya mengapa fokus sangat ke Azmin, sebab Azmin ni mungkin jadi Perdana Menteri, jadi kita tidak boleh terima Perdana Menteri sedemikian yang moral dia tak betul. Tapi pada masa tu Prime Minister in waiting atau bakal Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim atau kes-kes yang dakwaan-dakwaan liwat tu, dia senyap. Bila berlaku kes Yusof Rauter, dia senyap. Malahan seluruh tim A senyap. Mengapa? Sebab tim A beberapa kali telah cuba berunding dengan Anwar, walaupun tahu sekiranya rundingan tu berjaya, mereka terpaksa bersekongkol dengan DAB.
Dan disebabkan itulah pada penghujung tahun 2018 ketika sentimen anti-DAP memuncak, Anwar Musa keluar kenyataan mengatakan UMNO kena belajar kemungkinan untuk bekerjasama dengan DAP dalam menghala ke politik matang. Buka matalah saudara-saudari. Jangan tertipu lagi duduk rumah memuja. Ini dilarang Islam. Memuja-muja seorang ke tahap dewa, ini dilarang dalam Islam. Buang sifat taksub tu. Buka mata, pandang kiri kanan, matangkan politik anda. Baik, jangan lupa subscribe kepada saluran Telegram saya di bawah dan juga saluran YouTube di mana video-video ini akan dipost di dalam saluran YouTube saya, sehingga kita berjumpa esok untuk siaran live malam 9 malam harian kita. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia, salam GBN, salam kuasa ketiga.